Di dalam Islam, ramai umat Islam tidak menyadari amalan yang paling penting, amalan yang paling besar faedahnya, hikmahnya, iaitulah amalan zikrullah. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut tentang amalan zikrullah. Berpuluh-puluh ayat Quran yang menyebut kelebihan hikmah amalan zikrullah. Sehingga jika kita bandingkan dengan ayat-ayat yang menyentuh solat, menyentuh haji, menyentuh berpuasa dan ibadat-ibadat lain, kita akan temui kesimpulannya bahawa amalan zikrullah adalah satu-satu amalan yang banyak disebut oleh Allah dalam Quran. Bukan saja kelebihannya, bukan saja hukumnya, tapi amaran-amaran keras terhadap orang-orang yang tidak mau berzikir. Kerana zikrullah adalah ruh bagi semua ibadat. Semua ibadat rohnya, nyawanya ialah zikrullah. Kerana itulah zikrullah disebut Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah solat untuk ingat aku. Sebenarnya bukan hanya solat, apa juga ibadat, nyawanya ialah zikrullah. Apa saja ibadat yang diwajibkan maupun yang disunatkan, kecil maupun besar. Sebab itulah amalan zikrullah adalah amalan yang mula-mula disyariatkan di dalam Islam. Bukan solat, bukan puasa, bukan haji. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya berzikir, menyebut Allah, Allah, terkandung dalam ayat yang pertama dan yang ketiga suratul Alaq, yang mula diturunkan, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam setengah ulasan yang dibuat oleh ulama hadis dan juga ulama sirah, sejarah tentang Rasulullah SAW. Bila Jibril menyampaikan 5 ayat daripada suratul Alaq ini, dinyatakan bahawa Rasulullah tidak boleh membaca. Tapi apakah yang dimaksudkan Rasulullah tidak boleh membaca? Yang dipahami oleh ulama tasawuf, yang sebahagian daripada ahli bahasa, juga setengah ahli tafsir, bukanlah Rasulullah tidak boleh membaca 5 ayat ini. Mustahil kalau Rasulullah tidak boleh baca. Kerana Rasulullah berumur 40 tahun. Paling fasih, paling cerdik. Kalau untuk membaca 5 ayat ni, tentulah Rasulullah tak ada masalah. Kerana itulah maka setengah ulama menegaskan yang Rasulullah tak boleh buat ialah perintah Allah yang terkandung dalam 5 ayat ini. Kerana itulah kali pertama beliau menerima perintah supaya berzikir, menyebut nama Allah dengan kaedah yang tertentu. Akhirnya Jibril ajar bagaimana nak berzikir, menyebut nama Allah. Yang melirukan para ulama ialah kalimat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
Kalimat Iqra dalam bahasa berarti yang Muhammad engkau bacalah dengan nama Tuhan Allah. Oleh kerana itu Nabi Muhammad dapat memahami ada satu perintah Allah yang terkandung dalam ayat ini, iaitu perintah untuk menyebut nama Allah. Allah Alladhi Khalaq. Akhirnya Jibril ajar pada Rasulullah SAW. Itulah zikir Ismul Zat Allah, Allah, Allah. Dengan bermuraqabah Allah khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Diikuti dengan Iqra wa rabbukal akram. Nabi diperintah menyebut Allah. Diikuti dengan sifat Allah Al-Akram yang mewakili seluruh sifat Jamalullah, sifat-sifat kesempurnaan Allah sebagai Rabbul Alamin. Karena itu Rasulullah melakukanlah zikir Ismul Zat Allah, Allah sambil muraqabah Allah khaliqu kulli syai'in. Dan yang kedua Allah bermuraqabah kepada Allah Al-Akram. Dengan kata lain Rasulullah menyebut Allah bermuraqabah kepada dua sifat Allah yang sangat penting, yaitu ilahun dan rabbun. Rasulullah diajar dan Rasulullah melakukannya, sehingga zikir yang dilakukan oleh Rasulullah itu sampai kepada maksudnya atau matlamat zikir. Maka barulah Jibril melepaskan Rasulullah SAW. Karena ketika itu dikatakan Rasulullah diselubungi satu benda oleh Jibril. Mungkin seperti kain atau apa. Sambil Jibril mendekap Rasulullah SAW. Ketika itu dah Rasulullah terus berzikir Allah, Allah, Allah. Disebut di dalam setengah teks hadis yang menceritakan keadaan dan suasana itu. Rasulullah bersabda, hatta balagha minni al-juhdu fa arsalani. Sehingga Jibril sadar, mengetahui, percaya, aku telah melakukannya bersungguh-sungguh. Fa arsalani, maka Jibril melepaskan aku daripada dakapannya, melepaskan aku daripada kain yang menyelimuti aku. Kita dapati Rasulullah SAW berasa lemah, menggeletar. Lalu Rasulullah beredar keluar daripada Gua Hira dan turun. Jibril juga menghilang diri. Sesampai di rumah, Rasulullah segera membaringkan diri karena kesejukan dan lemah. Minta istrinya Khadijah dengan sabdanya, zammiluni, zammiluni. Wahai Khadijah, selimutkan aku, selimutkan aku.
Hadidah pun selimutkan Rasulullah dan Rasulullah terbaring. Disebut dalam sirah Nabi, Nabi berada dalam keadaan tersebut selama sehari atau 2 hari. Tetapi apa yang berlaku ini jarang diterangkan oleh ulama. Kerana semuanya itu tidak dapat diketahui dengan nyata oleh para ulama. Dan setengah ulama yang tahu pun sengaja tidak mau menceritakan. Tapi apa yang sebenarnya berlaku ialah Rasulullah diajar oleh Jibril zikir ismu zat Allah, Allah, Allah. Dan Rasulullah lakukan. Di bawah pimpinan Jibril alaihissalam. Sehingga maksud zikir ismu zat itu telah dapat dicapai sampai ke tahap yang dikehendaki. Barulah kedua-duanya berpisah. Apa yang kita lakukan dalam amalan suluk ini, asas yang sebenarnya ialah apa yang telah berlaku dan dilalui, dialami, dirasai oleh Rasulullah SAW dalam pertemuan pertama dengan Jibril alaihissalam. Kebetulan Rasulullah sudah melakukan uzlah khalwat di Gua Hira berbulan-bulan. Kedatangan Jibril adalah di akhir. Rasulullah mengasingkan diri di Gua Hira. Jadi begitulah kita bersuluk selama 10 hari. Asasnya yang utama ialah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bertahanus, mengasingkan diri. Duduk sorang-sorang dalam Gua Hira yang akhirnya didatangi oleh Jibril. Sampaikan 5 ayat daripada surah Al-Alaq dan diajarkan oleh Jibril amalan yang pertama disayangkan oleh Allah, yaitu zikir ismu zat Allah, Allah, Allah. Diamalkan oleh Rasulullah di bawah pimpinan Jibril, sehingga Jibril dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu telah sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Barulah Rasulullah berpisah daripada Jibril alaihissalam. Siapa di antara kita yang diberi hidayat oleh Allah, tentulah mereka akan dapat mengetahui. Inilah asas. Inilah asas dalil kita beramal dengan amalan suluk. Mudah-mudahan dengan amalan suluk ini kita dikurniakan oleh Allah apa yang Allah kurniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya ialah hati Rasulullah dihidupkan oleh Allah
Allah sampaikan kepada hakikat wujudnya Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah, hakikat uluhiyah, hakikat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu sempurnalah makrifah Nabi terhadap Allah, sempurnalah tauhid Rasulullah SAW. Inilah yang menjadi salah satu tujuan kita bersolok selama 10 hari. Sebab itu dalam adab bersolok, apa juga amalan wajib ditangguhkan selama 10 hari. Bukan dilarang untuk diamal, ditangguhkan selama 10 hari. Supaya dapat menumpukan zikir Allah. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah apa yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita dapati dalam amalan bersolok ada pimpinan. Bagaimana Rasulullah dipimpin oleh Jibril, maka begitulah kita bersolok ada pimpinan, ada adab yang mesti dijaga. Rasulullah SAW berzikir dengan ismu zat Allah, sehingga hati Rasulullah dihidupkan, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang seterang-terangnya. Maka hati Rasulullah hidup dan bercahaya. Dengan hati yang hidup bercahaya itulah maka Rasulullah SAW mampu menyempurnakan iman dan amal, mampu menyempurnakan tugas sebagai Nabi dan Rasul kepada umatnya. Dan kejayaan Rasulullah SAW itu dapat kita lihat sampai ke hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kaman masaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan, sesudah kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nuran. Dengan hati yang hidup dan bercahaya itu, orang tersebut boleh menggunakan hati yang hidup bercahaya itu untuk menimba ilmu yang tak dapat ditimba oleh orang lain. Lalu ilmu ini disebarkan kepada masyarakat manusia. Yamshi bi finnas. Adakah orang tersebut sama dengan orang lain? Walaupun dia Islam, walaupun dia beriman, yang hatinya tetap mati, berada dalam kegelapan, yang tidak boleh keluar daripada kegelapan tersebut sama sekali. Kenapa Allah menghidupkan hati, memberi cahaya dan mengurniakan ilmu yang sesuai dengan hati yang hidup dalam cahaya? Kenapa mukmin lain Allah tidak hidupkan seperti itu? Jawapannya ialah kerana mereka yang hatinya dihidupkan, diberi cahaya, dimudahkan untuk dapat ilmu yang sesuai dengan hati yang hidup bercahaya, kerana mereka itu ahli zikir. Mereka yang hatinya tetap mati, berada dalam kegelapan, tidak boleh digunakan. Mereka adalah orang-orang yang tidak berzikir.
walaupun mereka mukmin, muslim mukmin. Kerana Allah sudah tetapkan bahawa zikrullah, amalan zikrullah adalah amalan yang menghidupkan hati. Selain daripada baca Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ayat ini menegaskan bahawa dua amalan zikrullah dan baca Quran adalah amalan yang menjadikan hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk itu ialah hati yang hidup, bercahaya. Allah hubungkan dengan dua amalan, zikrullah dan membaca Quran. Kerana biasanya seorang yang berzikir, dia akan baca Quran. Dalam kafiat kita berzikir, sudah ada ayat-ayat yang kita baca. Rasulullah SAW bersabda, Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kama masalil hayyi wal mayyit. Sabda Rasulullah ini pun ramai orang tak faham. Hanya orang-orang yang bertarekat saja yang dapat memahami. Bila kita dengar terjemahannya, macam kita faham, tapi sebenarnya tak faham. Bandingan orang yang sentiasa ingatkan Tuhannya Allah dengan seorang lain yang sentiasa tak ingatkan Tuhannya Allah, seperti orang hidup dengan orang yang mati. Bila kita sebut begini, macam kita faham, tetapi sebenarnya tak faham. Kerana apakah yang dikehendaki oleh Rasulullah? Orang yang sentiasa ingatkan Tuhannya Allah. Dan siapakah orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Orang yang sentiasa tidak ingatkan Tuhannya Allah. Karena masing-masing ingat dia sudah berzikir. Orang yang sentiasa ingatkan Tuhannya Allah ialah ahli zikir. Dan ahli zikir itu ialah ahli tarekat. Jadi mereka yang tidak bertarekat, mereka kata sudah berzikir, lepas solat dah berzikir. Tidak pernah tinggal. Jadi mereka merasa mereka sudah berzikir. Itulah yang dikatakan tak faham. Kita ahli tarekat, mestilah kita faham. Alladzi yadhkuru rabbahu. Orang-orang yang sentiasa ingatkan Tuhannya Allah ini ialah ahli tarekat. Apa-apa juga tarekat, insya-Allah. Karena ahli tarekat memang membanyakkan zikir, zikir yang bersanad, zikir yang dipimpin, zikir yang terpimpin, dipimpin oleh guru. Seperti para sahabat, mereka berzikir dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kerana itulah, itu sepatutnya bersyukur kepada Allah. Tak kita sangka
bila kita bertarekat Naqsabandiyah, rupanya kita dijadikan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi orang yang sentiasa ingatkan Tuhannya Allah, berzikir ingat Allah dalam tarekat Naqsabandiyah. Fakta ini tuan-tuan boleh berbual-bual dengan rakan-rakan yang tidak ikut tarekat. Mereka juga merasa sudah ingat Allah, sudah selalu berzikir lepas solat berwirid. Lebih jelas lagi bila kita fahami zikrullah dalam pandangan ulama tasawuf ada dua jenis, zikir hasanat dan zikir darajat. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah ialah zikir darajat. Zikir darajat itulah yang memulakan kita sentiasa zikir, yang meningkatkan derajat kita daripada muslim mukmin kepada muhsin, meningkatkan derajat kita daripada Islam iman kepada ihsan. Adapun wirid-wirid biasa, zikir-zikir biasa, itu sukar untuk sampai ke derajat ihsan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Wa li abaina wa li ummahatina wa li dhabil huquqil wajibin alaina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik wa min yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna. Allahumma ij'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la tajid dunya abrahamiya wa la mablagha ilmina wa la tusalin 'alaina ya Allah man la yarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna minna rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.